Terima kasih Aisyah di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Lebih 5,000 orang mengunjungi Majlis Rumah Terbuka Hari Krismas dan sambutan Tahun Baru 2018 Anjuran Parti Bersatu Sabah PBS di Hongkot Koisaan KDCA Penampang. Hadir sama Ketua Menteri Tan Sri Musa Haji Aman serta barisan Kabinet Negeri. Pemimpin-pemimpin utama PBS yang ditemui pemberita memberitahu majlis seumpama bukti kukuh masyarakat di negeri ini meskipun mempunyai latar belakang berbeza tetap hidup harmoni. Kita perlu bekerja sama memahami di antara satu sama lain supaya kita dapat mewujudkan satu suasana yang kuat dalam arti kata konteks warga negara Malaysia ini supaya kita dapat benar-benar membangunkan negara kita ini ke arah yang kita semua inginkan. Dan daripada respon dan salaman dan reaksi cukup bagus, ya, cukup bagus. Dan seperti tahun-tahun sebelum ini, Kali ini kami lihat tadi lebih banyak yang datang, orang lama, orang baru. Ini pertanda bagus. Sementara itu, mereka yang hadir berasa gembira dapat menyambut Krismas dengan meriah dalam suasana damai dan aman. This is very unique to Sabah, where everybody is celebrating everybody's festivities. As you can see, we have the Muslim, we have the non-Muslim, non-Christian. All of us come together and we embrace each other's religion. Memang sangat seronok lah sebab Merry Christmas ini terlampau ramai, macam sama-sama keluarga bergembira lah. Di kampung jauh pun boleh sampai sini karena sangat mau meraih Christmas. 当然，每一年举办这一个Christmas party 就是 open house， 就是希望我们全部的所有的种族都能够来参加。其实 Christmas 在我们的马来西亚就是一个很代表性的啦，不是只是说 for Christmas， 就是其实是 for 全部马来西亚人。 Para pengunjung bukan sahaja disajikan dengan juada enak, malah turut dihiburkan dengan nyanyian serta kuaya dengan lagu-lagu Krismas yang indah. Sambutan Hari Natal antara perayaan terbesar di negara ini yang menghimpunkan masyarakat pelbagai kaum dan etnik. Perayaan seumpama yang dimeriahkan dengan majlis rumah terbuka mampu mengukuhkan lagi ikatan persaudaraan meskipun berbeza fahaman politik, keturunan dan agama. Dipapar Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, Datuk Johnny Musitun turut mengadakan majlis terbuka Krismas di kediamannya di Kampung Novong. Sementara itu, Datuk Johnny menyifatkan majlis terbuka tersebut menjadi satu titik pertemuan antara kaum dalam menyatu padukan rakyat sekaligus mengekalkan keamanan dan keharmonian. Dalam masyarakat yang begitu banyak sekali, kita mengharapkan bahwa apa saja agama yang kita anuti, kita menghormati di antara semua lain supaya negara kita terus dapat maju dari segi keagamaan, saya tengok begitu. Dan sudah tentu sekali, sekiranya ini semua dapat dibendung, saya rasa Malaysia ini adalah satu negara yang amat maju sekali. Kawan-kawan Muslim, kawan-kawan Cina dan juga yang lain-lain turut datang untuk merayakan perayaan Krismas ini. Dan itu merupakan satu tanda lah orang bilang nih Sabah memang harmoni. Ada Muslim, ada yang Kristian. So kita tengok di belakang sini pun ada Muslim juga, ada Cina juga. So actually ini merupakan satu peluang lah untuk merapatkan silaturahim sesama masyarakat di Sabah. Kita mengadakan perayaan, orang akan datang juga semua juga. Jadi soal perpaduan di sini saya ingat tidak ada masalah. Dan perpaduan itu memang sentiasa ada. Turut menyerikan majlis rumah terbuka Krismas Datuk Johnny dan isteri Datin Tika Dangkat ialah Timbalan Ketua Menteri Sabah, Tan Sri Pairin Kitingan, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Janity Ongkili serta Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Radin Maleh. Parti Bersatu Sabah PBS akan menampilkan lebih banyak muka baharu termasuk dari sayap wanita dan pemuda PBS pada pilihan raya umum ke-14 PRU 14. Timbalan Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Janity Ongkili berkata pemimpin yang berpengalaman juga tidak akan dilupakan kerana mereka dapat menyumbang kepada kejayaan parti. Beliau menyatakan demikian kepada media di Penampang.
Dalam masa sama, Datuk Maximus memberitahu PBS masih berharap Presidennya Tan Sri Joseph Pairing Kitingan bertanding pada PRU14 meskipun beliau telah menyatakan hasrat 99% untuk tidak berbuat demikian. Datuk Maximus berkata parti akan menggunakan ruang 1% untuk berunding dengan pemimpin parti tersebut mengenai perkara berkenaan. Kerja-kerja mendalam dan melebarkan Sungai Rampayan Manggatal akan dilaksanakan tahun depan bagi membantu mengurangkan risiko banjir yang sering melanda kawasan berkenaan. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haji Zainab Ahmad Aid menggesa semua pihak termasuk penduduk kampung terbabit untuk memberikan kerjasama kepada pihak berwajib bagi kelancaran kerja-kerja mendalam dan melebarkan sungai tersebut kelak. Kita telah ada peruntukan 50 lebih million, 30 million daripada pusat, 20 lebih million daripada negeri. Kita akan mendalamkan dan membesarkan sungai itu. Datuk Zainab bercakap demikian kepada pemberita RTM selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Jawatankuasa Masjid An-Nur, Kampung Rampayan Manggatal, sesi 2017-2019 di Manggatal. Dalam majlis sama, beliau dan Qariah Masjid yang hadir turut tidak ketinggalan bersama-sama menyokong bantahan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Abdul Razak terhadap Amerika Syarikat berhubung pengiktirafan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Justru Datuk Zainab mengajak semua masyarakat di Sabah yang hidup dalam kepelbagaian budaya etnik dan agama agar terus mengekalkan perpaduan dan hormat menghormati demi kesejahteraan negara. Sokongan rakyat di daerah sempurna terhadap UMNO masih lagi kukuh dan kuat. Timbalan Ketua Penerangan UMNO Sabah, Datuk Ramli Marhaban berkata desas-desus yang mengatakan daerah itu sebagai kawasan kelabu dan gelap hanyalah taktik pihak pembangkang untuk meraih sokongan penduduk. Datuk Ramli menyatakan kajian sikap pengundi di kawasan sempurna mendapati berada dalam keadaan positif kepada UMNO sekaligus memberi keyakinan bahawa UMNO masih relevan di sempurna. Kalaulah sekiranya dianggap sempurna ni masih kabur atau gelap, kan? Kalau kita melihat kepada kekuatan UMNO itu sendiri, pertamanya kita melihat tidak pernah ada cawangan UMNO yang bubar. Datuk Ramli yang juga anggota Dewan Undangan Negeri Bugaya ditemui media dalam Majlis Sangom Pangentoman, Anugerah Cemerlang dan Jasa Budi Kenang di Sempurna. Tambahnya, UMNO bahagian Sempurna bersedia melawan dan mempertahankan semua kerusi di kawasan tersebut pada pilihan raya umum akan datang. Projek Baik Pulih Rumah yang dilaksanakan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW diharap merangkumi baik pulih kira-kira 50 buah rumah projek perumahan rakyat termiskin PPRT di Kampung Bahanan, Pulau Jambongan, Beluran. Ahli Dewan Undangan Negeri Sugut Datuk James Ratib berkata daripada jumlah itu kira-kira 27 rumah telah condong manakala 2 rumah telah ranap sepenuhnya akibat bencana dan faktor tanah di kawasan perumahan berkenaan. Keadaan ini juga menyebabkan terdapat penduduk di kawasan PPRT tersebut terpaksa mengosongkan rumah masing-masing dan berpindah ke rumah keluarga. Beliau bercakap demikian kepada RTM selepas melawat kawasan perumahan PPRT Kampung Bahanan di Pulau Jambungan, Beluran. Datuk James juga berharap Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri Sabah mengambil langkah terbaik bagi menangani masalah terbabit. Pembangunan yang dirancang kerajaan dapat berjalan lancar sekiranya rakyat terus memberikan sokongan penuh kepada kepimpinan kerajaan sedia ada. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Gum-Gum Datuk Zakaria Haji Muhammad Idris, ini kerana Kerajaan Barisan Nasional sentiasa prihatin dengan keperluan rakyat dan akan terus menghulurkan bantuan tanpa mengira kaum, agama dan fahaman politik. Beliau berucap rasmikan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Kampung Seri Manis, Batu 16 Gum-Gum di Sandakan. Mengenai Majlis Sambutan Maulidur Rasul ini, Datuk Zakaria berkata ia perlu dijadikan wadah untuk memperkukuh ukhuwah sesama masyarakat Islam sejajar dengan tema Sambutan Maulidur Rasul kali ini, iaitu ukhuwah Islamiyah asas penyatuan ummah. Sambutan ini penting bagi menzahirkan kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menjadikan kemuliaan pribadi baginda sebagai contoh dalam kehidupan masyarakat Islam. Masyarakat Islam khususnya di daerah Papar perlu memartabat kesenian lagu dan irama nasyid seterusnya menjadikan daerah tersebut sebagai hub nasyid di negeri ini.
Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Manis, Datuk Seri Panglima Haji Abdul Rahim Ismail berkata, ini kerana perkembangan nasyid pada masa kini mampu menonjolkan bakat seni berlandaskan Islam. Datuk Rahim yang juga pengerusi Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah juga mahu masyarakat melihat kesenian muzik nasyid bukan saja sebagai hiburan semata-mata, malah unsur-unsur nasihat, pengajaran dan mesej positif yang terkandung dalam setiap lirik nasyid yang didendangkan. Bila berucap rasmikan Festival Nasyid Terbuka Live Peringkat Daerah Papar 2017, anjuran Jawatankuasa Pengurusan Surau Kampung Surati dengan kerjasama UMNO Cawangan Kampung Surati di Dewan Masyarakat Papar di Papar. Festival Nasyid yang diadakan buat julung kali ini mampu menjadi wadah dan platform kepada generasi muda berkreativiti dalam mengembangkan industri muzik nasyid tanah air. Dalam majlis ini sebanyak 10 kumpulan dari daerah Papar menyertai pertandingan nasyid. Kumpulan Al-Bahjat Pekan Papar dinobatkan sebagai Johan manakala tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi kumpulan Ridaudin dari Kampung Sapat dan Kampung Orkes Irama Bayu dari Kampung Buang Sayang. Turut hadir memberiakan festival ini Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Haji Muhammad Arifin Haji Muhammad Arif. Pelbagai pihak terus mengimarahkan sambutan melalui rasul di negeri ini. Di Tuaran, kira-kira 100 penduduk Kampung Rugading dan sekitarnya menyertai sambutan berkenaan yang berlangsung di perkarangan kediaman Haji Sidup Latif. Pengurusi penganjur Majlis Peringkat Zon Langkibing Kampung Rugading ini, Ustaz Syahril Matnaim berkata, umat Islam perlu sentiasa menjalani kehidupan seharian berpandukan Al-Quran dan hadis. Ini termasuk mencontohi kepribadian Nabi Muhammad dengan melengkapkan diri dengan ilmu dan budi pekerti mulia. Beliau berucap sempena majlis tersebut di Kampung Rugading, Tuaran. Sambutan berkenaan diserikan dengan persembahan nasyid daripada kumpulan Nurizatillah SMK Pekan Telipok, ceramah khas oleh Ustaz Dr. Rounders Haji Harun Tafsir dan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Johan Tilawah Al-Quran Peringkat Negeri Sabah 2017, Ustaz Muhammad Fikri Muhammad Fahmi. Turut diadakan penyerahan sumbangan wang tunai kepada tabung aman Palestin daripada Ketua Kampung Rugading Haji Alidin Akub kepada Wakil Aman Palestin Nurmiati Muhammad Darwis. Sekian berita dari Sabah pagi ini, kembali ke Angkasa Puri bersama-sama Aisyah. Silakan.